Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. IMZ, Masya Allah. Ustaz Nazri awal hari ini, Masya Allah. Haji Mustafa, Ustaz Lutfi Syahwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Hisham Muhammad Nur, Azli Al-Fansuri, Ahmad Nubli, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ustaz Harun Junaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan pengajian kita, harus kita ada iman dan ihtisab. Kita yakin pada bahawa segala perintah Allah yang kita lakukan, maupun yang fardu maupun yang sunat, kita kena hadirkan bahawa ini perintah Allah. Apa yang kita buat ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena hadirkan ihtisab, hadirkan fadilat-fadilat ilmu yang mana telah kita mempelajarinya di dalam Dauratul Kitabul Ilmi. Apabila kita duduk berkumpul di satu rumah Allah dengan membaca kitabullah, dan kitabullah itu bukan hanya Al-Quran sahaja, apa-apa yang semakna dengannya dan yang nak memahami Al-Quran, iaitu pengajian-pengajian lah. Maka ingatlah, kita diselubungi oleh malaikat, dan rahmat dan sakinah diturunkan ke atas kepada kita, dan malaikat akan mendampingi kita hingga ke majlis zikrullah ini. Zakir, kullu muti' zakir, kullu muti' zakir. Setiap perkara yang membawa kita kepada ketaatan, itulah nama zikrullah. Ini salah satu majlis zikir lah, untuk mengingatkan kita kepada perintah Allah. So kita kena hadirkan, kita tuan-tuan dan puan-puan kena hadirkan fadilat tadi. Barulah ganjaran pahala yang kita akan perolehi nanti di sisi Allah. Allah akan yudha'ifuhu. Allah SWT akan menambahkan mutu nilai ganjaran tersebut. Iman dan ihtisab, yakin pada perintah Allah dan yakin pada janji-janjinya. Bukan ihtisab tak, ihtisab, bukan ihtisab. Apa dia tu? Ihtisab, alif hasim, alif hasa, alif hata, tha alif ba, ihtisab. Masya Allah, hadirkan janji-janji Allah pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu kali yang ke-38. Hari ini kali ke-38, iaitu 11 Syawal. Selain daripada daurah kita pada hari Sabtu dan hari Ahad. InsyaAllah daurah nanti akan dimuatkan pada hari ini, dan pendaftaran pun akan dibuka juga insyaAllah. Tak berapa lama lagi nanti saya sudah siapkan, admin siapkan perkara itu. InsyaAllah kita akan iklankan di page Midrash, dan pada mereka yang telah menyertai daurah, kita akan hantarkan link-link ini pada tuan-tuan supaya mudah untuk membuat pendaftaran. Jadi tuan kali pertama dah buat pendaftaran, kali kedua pun dan seterusnya. Setiap kali daurah perlu kepada pendaftaran, insya-Allah. Jadi insya-Allah, sebagai hari ini kita mulakan pengajian kita pada hadis yang ke-53, iaitu hadis yang ke-53, iaitu iman akan hilang sewaktu melakukan seburuk-buruk dosa. Yakni iman kita akan terhilang. Hilang bagaimana? Ini akan diterangkan nanti insya-Allah. Iaitu pada muka surat 275 dan hadisnya nombor 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu
يعني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نحبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم يغل وهو مؤمن فإياكم متفق عليه. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. وقال لإكرمة قلت لابن عباس رضي الله عنهما كيف ينزع الإيمان منه قال كذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه قال أبو عبد الله يكون هكذا مؤمنا تاما لا يكون هكذا مؤمنا تاما ولا يكون له نور الإيمان هذا لفظ للبخاري. Jadi di situ kalau kita tengok dalam bahasa Arabnya 53 dan 54. 54 tu hadis ke-54 selalu. Kalau tengok dalam Melayu 53 bracket 5 dan kita hadis yang seterusnya, tuan-tuan akan lihat 55, tak ada 54. Sepatutnya saya tulis 53 serta 54 sebab dalam Arabnya ada 54. Dalam Arabnya ada 54. Untuk akan seterusnya kitab-kitab seterusnya dia akan ada begitulah. Kalau jika kenapa di situ sudah ada dua hadis, bukan hanya satu hadis, iaitu hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah dan hadis riwayat Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi dia dikira dua hadis di situ. Okey, kita pergi kepada terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak berzina oleh seorang dalam keadaan dia beriman. Maknanya orang tu dia tak akan berzina jika dia beriman. Jadi bermakna kalau dia berzina dia tak beriman lah. Ini penjelasan yang kita akan jelaskan di sini. Dan tidak meminum arak oleh seseorang dalam keadaan dia tidak beriman. Dan tidak akan mencuri oleh seseorang dalam keadaan dia tidak beriman. Dan tidak akan merampas oleh seseorang dengan rampasan yang mana manusia tidak dapat berbuat apa-apa dengannya dalam keadaan dia beriman ketika itu, dan tidak menipu oleh seseorang dalam keadaan dia beriman ketika itu. Maka hendaklah kamu semua berjaga-jaga, Hadis di situ ialah riwayat muttafaq alaih. Muttafaq alaih maksudnya Bukhari dan Muslim. Lafaz Bukhari macam mana riwayat Bukhari, itulah juga riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Cuma di bawah ini tambahan daripada lafaz Bukhari yang tidak ada pada lafaz Imam Muslim, iaitu telah berkata dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak membunuh oleh seorang itu sedangkan dia beriman. Dan Hadrat Ikramah, yakni anak murid kepada Abdullah bin Abbas, berkata, aku bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana tercabutnya iman daripada seorang itu? Maknanya jika dia melakukan dosa-dosa besar ni, macam mana dia dikira tercabutnya iman? Beliau menjawab begini, Sayyidina Abdullah bin Abbas telah menggenggam kedua tangan beliau, kemudian melepasnya. Dia genggam macam ni. Ini iman macam ni, melekat macam ni. Selepas tu Sayyidina Abdullah bin Abbas telah melepaskan genggaman tangannya tadi. Begitu. Maknanya dia tercabut begitu. Begitu. Genggaman dan melepaskan genggaman. Begitu. Jika dia bertaubat, sebab itu kita kata syarat dosa besar bertaubat. Iman akan kembali seperti ini. Ia menggenggam jarinya, jemari-jemari beliau. Jadi bila dia iman macam ni, bila buat dosa besar, iman akan tercabut macam ni. Dan bila bertaubat, dia akan bertaub kembali iman tadi, jiwa seorang mukmin. Ini adalah lafaz Imam Bukhari. Ini adalah genggam jari. Ini adalah lafaz Imam Bukhari. Saya terjemah sampai kepada ini adalah lafaz Imam Bukhari. La yakunu mu'minan taman wa la yakunu nurul iman. Ini adalah situ lafaz Imam Bukhari. Cuma saya tertinggal terjemahan sedikit, iaitu la yakunu haza mu'minan taman wa la yakunu. Kata Imam Bukhari,
Waqala Abdullah bin Abu Abdullah. Saya tak terjemah tentang waqala Abu Abdullah, tapi dalam syarah saya telah terangkan. Di situ sedikit peninggalan lah, tak terjemah waqala Abu Abdullah. Dalam hadis ini saya tidak terjemah waqala Abu Abdullah. Mungkin tertinggal. InsyaAllah akan datang. Biasalah dalam membuat sesuatu perkara tu dia ada peninggalan dan sebagainya, dia tertinggalan sebagainya. Jadi waqala Abu Abdullah, kata Abu Abdullah. Abu Abdullah ni adalah kunyah kepada Imam Bukhari rahmatullah alaih. Jadi Imam Bukhari memberi dua gambaran macam mana tercabutnya iman. Maka berkata Abu Abdullah, la yakunu hadza mu'minan taman. Maknanya orang tadi bila dia beriman, dia buat dosa besar, maka dia tidak dipanggil orang mukmin yang sebenar. Bukan tercabut iman tu tak ada iman lah, cuma mukmin yang dia bukan mukmin sebenar. Kedua, wala yakunu lahu nurul iman. Maksudnya tercabutnya iman tadi ialah tercabutnya nurul iman. Iman dia tercabut, maknanya termalapnya iman dia tadi. Tak ada langsung. Itu dua yang dikatakan oleh pendapat Imam Bukhari rahmatullah alaih. Di situ saya tidak ada dalam terjemahannya. Okey. Dalam hadis ini musannif membawa permulaan wa anhu. Tengok biasanya dalam hadis kita mulakan dengan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tapi di sini wa anhu. Kenapa wa anhu? Menunjukkan bahawa hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang sama pada hadis yang sebelumnya. Maknanya hadis pada 52, hadis ke-52. Pada hadis ke-52 yang telah kita pelajari tadi, hadis yang ke-52, iaitu hadis dia, kita tengok balik 270, iaitu wa'an Abi Hurairah. Jadi bila hadis yang selepasnya, hadis yang sama oleh perawi yang sama, maka dia akan dikata wa'anhu. Sebab tu saya baca tadi wa'anhu wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saya baca balik, saya gantikan hu tu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Okey. Dalam hadis ini dinyatakan tidak berzina seorang dalam keadaan dia beriman. Maksudnya kalau satu orang tadi melakukan dosa besar seperti berzina, maka kalau orang beriman tu dia tak akan berzina. Bermakna kalau kita tengok secara lafaznya, maknanya inilah yang digunakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Yang inilah yang digunakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Bila satu orang tadi dia mati dengan dosa besar, misalnya dia mati tengah berzina, maka dia tak sempat taubat, maka dia dikira kafir. Mu'tazilah kata kufur, Mu'tazilah kata dia fasik, dan orang yang fasik ni kekal dalam neraka. Dan Khawarij kata orang yang melakukan dosa besar dan mati dalam keadaan dosa besar seperti berzina, maka dia dikira kafir dan kekal dalam neraka. Dia kata bagi pendapat mereka, akidah mereka, Mu'tazilah dan Khawarij, golongan yang sesat ini, mereka mengatakan irtiqabul kabair mukhallad finnar. Orang yang mati di dalam berterusan dengan dosa besar, tak sempat taubat, maka dia akan kekal di dalam neraka. Sebab dia faham tadi makna terjemah. Okey, saya tadi terjemah hanya secara lafzi. Saya terjemah di dalam bentuk lafaz. Bagaimana lafaz tulis saya terjemah. Kadang-kadang saya terjemah di dalam keadaan bahasa muhawarah, iaitu bahasa percakapan. Cuma di sini nak perlu diterangkan. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi kalau secara zahirnya kita faham gitulah, kalau orang tu berzina, dia tak mukmin, dia tak beriman. Mukmin ni maknanya orang beriman, dia tak beriman lah. Adakah tak beriman, langsung tak beriman? Tapi kalau mengikut pandangan zahir, mengikut mazhab zawahir, iaitu orang-orang yang melihat hanya kepada lafaz hadis sahaja, tidak melihat kepada makna dan tidak lagi meneliti kepada hadis-hadis yang lain di dalam bab sangkutan ini. Jadi kan sebab itu sesuatu hukum apabila nak dihukumkan oleh ulama-ulama fuqaha, mereka akan bukan hanya melihat satu hadis sahaja, bahkan mereka akan melihat ayat-ayat Al-Quran, adakah hadis itu bertentangan dengan ayat Quran atau bersamaan dengan ayat Quran. Kalau bertentangan dengan ayat Quran, maka perlu ditakwil, iaitu ditafsirkan dengan melihat hadis-hadis yang lain yang semakna dengannya, ataupun hadis yang bukan semakna tetapi ada hubung kait dengannya. Jadi sebab itu sesuatu hukum tadi akan dibentangkan Al-Quran di hadapannya dan dibentangkan semua ahadis, iaitu hadis-hadis yang bersangkut paut dengan perkara ini ataupun yang ada hubung kaitnya, dan dilihat dengan ijma'nya ulama
dan sama ada dalam bentuk qiyas. Sebab itu hukum syarak tu kita kata bergantung kepada Quran dan hadis. Bukan hanya Quran dan hadis saja. Quran dan hadis dan iaitu ijma' ulama. Ijma' sekali. Iaitu dalam ijma' ulama sekali dan dilihat kepada hukum qiyas. Itulah sumber syariat di dalam 4 mazhab. Dia tidak hanya melihat kepada makna zahir hadis tersebut atau hanya satu hadis saja dilihat dan seterusnya dihukumkan kepada perkara-perkara yang nak dihukumkan tadi, seperti di dalam masalah ini. Okey. Jadi kalau kita lihat secara zahir hadis tadi begitulah. Jadi ulama-ulama fuqaha yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi ilmu yang begitu waqi'. Ilmu yang waqi' ni maksudnya satu ilmu yang waqi'. Itu ilmu yang waqi' ni maksudnya dia yang tahu selok belok tadi. Jadi sebab itu kan kadang-kadang ada penceramah datang seperti Ustaz Abdul Samad, dia datang, dia kata, tuan-tuan, saya datang untuk menziarahi ilmu di Malaysia dan apa yang saya sampaikan itu adalah ilmu. Jika dia berceranggah dengan fatwa-fatwa yang telah difatwakan oleh ulama-ulama di sini, maka tuan-tuan jangan pakai pendapat saya. Tuan-tuan pakailah yang difatwakan oleh majlis agama ataupun fatwa negeri. Fatwa negeri itu setiap kuat dia lagi daripada fatwa kebangsaan. Maka jika perkara tadi bersangkut paut dengan fatwa, tuan ambil saya sebagai ilmu sahaja. Apa yang saya sampai tadi, beliau berkata itu sebagai ilmu, dan ambillah fatwa-fatwa yang telah diberikan oleh mufti. Kerana mufti ini mereka waqi' dengan peristiwa tadi. Mana apa waqi' dalam peristiwa tu, dia tahu keadaan peristiwa di hadapannya. Saya tak tahu apa peristiwa di hadapannya. Saya hanya memberi satu lontaran ilmu yang ada di dalam hadis. Sebab kita beritahu hadis tu bahan mentah. Jadi kita perlu memprosesnya. Ulama perlu mengecaci supaya untuk mengeluarkan sesuatu hukum. Bila telah berkata begitu, sebagai atas ihtiyatan, berjaga-jaga supaya jangan orang ambil kaul dia untuk mengharuskan perkara yang tidak diharuskan di dalam fatwa. Begitu telah saya jelaskan. Begitu telitinya ulama-ulama di dalam mengatakan, dan mereka menyampaikan. Begitu juga apa yang saya sampaikan di sini. Mungkin sekadar ilmu. Ada pendapat saya yang mana berceranggah dengan fatwa. So tuan-tuan tinggallah pendapat saya. Itu satu lontaran pendapat daripada hadis, dan kalau dia bersanggahan dengan fatwa, tuan-tuan tinggal pendapat saya. Pakailah fatwa. Kerana itu lebih kuat lagi dalil, sebab ahli-ahli fatwa ni dia berhimpun. Bukan sebab apabila berkumpulnya umat ni, nanti kita akan belajar dalam fadilah ilmu nanti, bila berkumpulnya umat ini untuk atas satu kebaikan, maka dia tidak berkumpul atas perkara yang salah. Itu kebaikan ilmu, itu kelebihan ilmu, Masya Allah. Nanti kita akan jelaskan di dalam Kitabul Ilmu. Kita sambung lagi di dalam daurah kita insyaAllah pada 13. Elan akan dikeluarkan nanti insyaAllah. Petang ni ke hari ini juga saya akan keluarkan elan. Tuan-tuan boleh terus untuk berdaftar. Okey. Dalam hadis yang dinyatakan tidak berzina seorang itu dalam keadaan dia beriman. Maksudnya kita tengok secara zahir bahawa kalau orang itu berzina, dia tak ada iman. Tak ada iman tu tercabut iman ke, tak Islam ke, tak beriman ke, tak dipanggil mukmin ke. Dalam hadis Sayyidina Abu Zar dikatakan walaupun dia berzina dan mencuri. Kita compare hadis tu kan. Sebab tu dia satu-satu hukum tu dia tak diputuskan. Semua dalam hadis Abu Zar, bila dia bertanya kepada Nabi SAW, maka Abu Zar, Nabi kata orang yang ucap kalimah dengan yakin dia masuk syurga. Lepas tu Nabi kata, walaupun Abu Zar tanya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Maksudnya itu pertanyaan dosa besar. Mesti dia kena jaga larangan-larangan Allah. Takkan dia masuk dosa besar tu. Nabi kata, walaupun dia berzina dan mencuri, walaupun dia berzina dan mencuri, walaupun dia berzina dan mencuri. 3 kali Sayyidina Abu Zar bertanya, Nabi duk jawab. Lepas tu Nabi kata, raqima anfu Abi Zarrin Nabi kata raghima ala raghmi anfi Abi Zarrin, walaupun Abu Zar tidak mempercayainya. Ala raghmi anfi Abi Zarrin. Atau Abu Zar kata raghima anfu Abi Zarrin. Itu hadis dia. Maknanya hadis ni walaupun buat dosa besar, Nabi kata dia masih beriman lagi.
Maksudnya dia bukan tidak beriman, cuma cahaya iman dia. Begitu. Jadi pentafsirannya, walaupun dia telah berzina dan mencuri, satu hari pasti dia akan memasuki syurga, memasuki syurga yang menunjukkan bahawa dia masih beriman walaupun melakukan perbuatan tersebut. Dan kita telah beritahu orang yang mati dalam beriman walaupun dosa besar, bagi pendapat ahli sunnah wal jamaah, dia tidak kekal dalam neraka. Mungkin dengan sebab dosa itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia terpaksa dimasukkan ke dalam neraka dan dia tidak boleh masuk first intake ke dalam syurga. Tapi oleh kerana ada kalimah di dalam hatinya, maka dia akan satu masa nanti orang tersebut akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana imannya. Tapi Mu'tazilah dan Khawarij kata tak boleh masuk, kekal dalam neraka. Itulah pendapat batil yang ada pada Mu'tazilah dan Khawarij di dalam amalu bil arkan, di dalam rukun iman yang kita mengatakan amalul bil arkan. Itu dia meletakkan itu syarat hakiki, syarat ihtirazi. Syarat ini tidak dapat dilebih kurangkan, mesti ada. Tuan-tuan ingat kan syarat ihtirazi, syarat ittifaqi, dan masih ada orang bertanya apa itu syarat ittifaqi. Nak perkataan apa? Bukan kebetulan tapi kesepakatan. Okey. Zahirnya daripada dua kenyataan di hadis ini saling bercanggah. Mungkin dia bercanggah, kata ni tak ada iman, tu tadi kata masih ada iman. Maka tarikah kita ada 3 tarikah yang kita pilih. Jadi ulama telah mencari 3 tarikah. Satu, tatbik, macam mana kita cari titik kesinambungan, tempat kita berpadu dan bersepadu, titik kesinambungan. Atau jika kita tidak boleh berada di atas tatbik, iaitu titik kesinambungan, kita mencari jalan kedua, iaitu rajih dan marjuh. Kita perlu ambil hadis ni, kita ketepikan hadis ini, mungkin oleh sebab rawinya dan ada beberapa perkara yang perlu dilihat di dalam merajihkan sesuatu hukum. Atau jika kita tidak boleh merajihkan, hukum merajih sama kuat ke hadis tu, maka kita kata kita guna kaedah ketiga. Ulama menggunakan kaedah ketiga, nasih mansuh. Hadis ni kita kata hukum dia dah mansuh sebab dia datang awal. Hadis ni hukumnya nasih sebab dia datang latest. Saya tidak nampak lagi Haji Suhaimi hari ni. Suhaimi Zakaria, kawan saya ke, dah ada ke dia di sini? Mungkin tidak dapat menghadiri majlis saya pada hari ini. Saya nampak Muhammad Suhaimi itu saja. Suhaimi Zakaria, kawan saya, kawan baik saya. Sebab tu saya tanya dia tu. Saya tak nampak dia di sini hari ini. Okey. Iaitu dengan cara tatbik. Penafian di sini bukan penafian nafsul iman, tidak menafikan bahawa dia tak ada iman langsung, tapi penafian di sini adalah kamalul iman, penafian tentang kesempurnaan iman, bukan ketiadaan iman. Bagaimana disebut di akhir hadis tadi? Di akhir hadis ini 2 tatbik, iaitu 2 kesinambungan yang telah dijatuhkan oleh Imam Bukhari. Maknanya tatbik itu sepatutnya saya bracket kesinambungan. Bracket patutnya kesinambungan. Dinyatakan oleh Imam Bukhari, iaitu dia bukan seorang mukmin yang sempurna. Di sini dalam tafsir saya tulis waqala Abu Abdullah tu Imam Bukhari lah. Waqala Abu Abdullah itu Imam Bukhari. Ada insya-Allah ada. Tadi tak nampak hantar. Okey. Maksud kedua pula Imam Bukhari kata, maksud kedua tercabut iman ialah tercabut iman, maksudnya nur iman tadi termalap. Dia ada lagi lampu cuma mati. Kena tukar balap lah. Lampu dah ada, cuma balap dia dah mati. Suis ada lagi, current ada, cuma kena tukar balap aja, kena tukar mentol saja. So kalau tukar mentol, hidup balik. Begitu maksudnya tercabut nur iman, tercabutnya cahaya tadi. Tatbik kedua, la yusamma mu'minan, la yusamma, dan itu 2 yang diceritakan oleh Imam Bukhari lah. Tapi ada tatbik yang sesungguhnya la yusamma mu'minan. Dan tatbik yang seterusnya, banyak ulama telah mentafsirkan hadis ini dengan cara mentatbik, mengkesinambungkan hadis ini. Maksud la mu'minan tu la yusamma mu'minan, dia tidak dimasukkan ke dalam nama orang mukmin, iaitu keberkatan nama orang mukmin tu ditarik. Maksudnya dia tidak digolongkan dengan nama orang mukmin. Nama orang mukmin kan berkat, sebab itu nama adalah sesuatu yang indah. Dan letaklah dengan nama-nama yang baik, nama yang terbaik. Nabi kata Abdullah dan Abdul Rahman.
Letaklah nama-nama yang baik pada anak-anak kita supaya makna-makna yang baik, supaya kita memanggilnya dengan makna-makna yang baik. Ini nama dia Zazizu. Zazizu, Zuziza, Zizazu. Masa saya sekolah dulu, saya ingat ada 2 orang kawan tu. 2 orang kawan dia kembar, 2 ke 3 tau, kembar. Jadi ayah dia tak tahu nak letak nama apa. Zazizu, Zazizu, Zuziza, Zuziza, Zazizu. Nama dia tu. So apalah makna dia tu. Malaikat nak panggil Zazizu, Zuziza. So maknanya kita letak nama-nama yang baik. Sebab nama-nama orang mukmin ni, nama-nama mukmin ni nama yang penuh barakah. Fakhriyah, kebanggaan. Faizah, kejayaan. Begitu. Hanum Adini, manisnya orang. Azlin Aslina, Hazlin Aslina. Selalu saya mainkan adik-adik saya Hanum Adini, maksudnya masam. Sebab Hanim tu manis, Hanum tu masam. Saya kata masam purik. Tu saya bubuh nama macam tu. Jadi saya selalu sebut nama mereka-mereka ni sebab dia adik-beradik saya. Saya minta maaf lah. Orang lain pun insyaAllah saya akan sebut. Okey, nanti tak sebut dah nama 4 orang ni. Susah. Okey. Misalnya maknanya dia ada nama. Jadi nama orang mukmin, keberkatan nama orang mukmin tu ditarik daripada dia. Bukan dia semuanya dia ditarik nama keberkatan saja dia. Pada masa tu keberkatan nama orang mukmin tu tidak ada pada orang yang melakukan perkara tersebut. Hasnul Hizam. Nama yang bagus. Dalam dunia tak ada orang nama Hasnul Hizam. Hasnul Hizam, pendirian yang bagus. Makna dia pendirian yang bagus. Muhammad tu semua panggilan saja. Ustaz dia bubuh nama Muhammad. Semua orang Bangladesh dia kata Muhammad, MD. Tapi dalam itulah untuk nama keberkatan mungkin dia bubuh macam tu. Hasnul Hizam, pendirian yang bagus. Masya Allah, ayah saya ambil mana nama tu saya tak tahu. Dalam dunia ni saya seorang saya rasa ada nama Hasnul Hizam. Hasnul lain tu ada, Hasnul Hizam tadi. Barulah anak murid saya dia letak nama anak dia Muhammad Hasnul Hizam. Okey, tak apa. Nama itu ada. Apa ada pada nama? Pada nama orang mukmin ada keberkatan. La yusamma mu'minan, tidak dimasukkan ke dalam nama orang mukmin, iaitu keberkatan nama orang mukmin ditarik daripadanya. Ketiga, makna iman ialah, kita bagi tahu dulu, di antara cabangan iman ialah sifat haya. Kita dah belajar al-haya syu'batun minal iman. Kalau tak ada malu, dia akan buat iza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Nabi kata kalau satu orang tu tak malu, dia boleh buat apa saja yang dia nak. Jadi malu tadi iman tadi kita takbir dengan perkataan haya, iaitu tidak malu. Jadi iman itu adalah dengan makna haya. Apabila orang mukmin melakukan zina, maka pada ketika itu dia tidak ada lagi sifat malu. Okey. Apabila melakukan dosa besar, maka dia dipanggil fasik, bukan lagi mukmin. Maksudnya bila buat dosa besar, orang Islam tapi dipanggil fasik, iaitu mereka yang melakukan dosa besar. Jawapan ke-6, dia terkeluar daripada muti'. Orang mukmin ni orang taat. Jadi dia masa tu dia keluar daripada taat kepada asi, yakni pelaku maksiat. Seterusnya la taznu. La taznu untuk menceritakan buruknya perbuatan itu. Dalam perkataan bahasa Arab, apabila perbuatan seorang bertentangan dengan ilmu yang dipelajarinya, maka ia tidak layak dipanggil seorang alim. Jika satu orang alim tadi, nama kita tanya semua lah. Nama-nama tu kita bagi semua. Saya nak bagi tahu saja. Okey. Bila satu orang alim, sepatutnya orang alim kan Allah Taala kata innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut ialah ulama-ulama. Jadi dengan ilmu tu sepatutnya datang sifat takut. Tapi ada juga ulama ulama-ulama yang tak elok. Tadi saya telah jelaskan kepada tuan-tuan, pada mereka ulama-ulama yang mana ada berperangai macam ni, tuan-tuan jangan cemuh dan keji mereka.
Kalau kita tak nak, kita tinggalkan sahaja mereka dan jangan kita cemuh. Sebab kebanyakan kebaikan lagi yang ada pada mereka. Mungkin kesilapan berlaku pada mereka dari satu-satu sudut. Mungkin kita melihat keburukan mereka, maka jangan kita hebohkan keburukan itu. Bila kita melihat dan kita mendengar, kita kena takwil baik. Apabila kita melihat sendiri perkara tersebut, maka kita kena jauhkan diri kita daripadanya. Jangan kita menghina dan mencaci. Jangan kita menghina mencaci. Itu ulama dan orang-orang Islam lain pun kita tak boleh menghina dan mencaci sebab kita tak tahu. Cuma kita kena ihtiyat, iaitu kita kena ijtinab. Bukan ihtiyat, kita kena ijtinab. Mana kita hindarkanlah dia daripada dia. Mula menghindarkan diri daripada ulama-ulama yang sedemikian. Jadi satu orang yang melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan apa yang dia ada, maka ia tidak layak dipanggil sebagaimana apa yang dimiliki oleh dirinya. Iaitu maksudnya jika dia bersalahan melakukan. Jadi kadang-kadang kan kita melihat ustaz ni tak buat ni, ustaz ni tak buat ni, ustaz ni tak buat ni. So kita tak boleh tengok amalan zahir. Kita menghormati seorang ustaz. Umumnya saya beritahu, kita menghormati seorang ustaz bukan dengan amalnya tetapi dengan ilmunya. Sebab Allah menyuruh kita melakukan demikian, telah saya akan jelaskan dahulu. Cuma saya memberi peringatan sahaja pada tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tak baik daripada saya. Kalau tak baik daripada saya, kalau tuan-tuan tak nak ikut, tuan tinggallah saya. Begitu maksudnya. Ada pendapat juga ulama mengatakan maksudnya aslul iman. Tapi tadi kamalul iman. Tapi ada ulama mengatakan ni tak ada iman terus. Dia kira orang buat dosa zina ni dia tak ada iman. Maka apabila dikatakan tak ada iman, macam tak beriman, apa dia punya reason dia? Apa dia punya dalil dia? Dan daripada mana hukum itu diambil? Sebab dia perlu ada ilah dia. Dia perlu ada reason dia. Jadi bagi mereka yang mengatakan tak ada iman terus, apa reason mereka? Ulama-ulama yang agak keras pendapatnya, dia kata tak ada iman. Maka apa reason dan pendapat mereka? Iaitu Allahu Akbar. Ada juga pendapat mengatakan maksudnya ialah tidak ada iman, iaitu apabila dia beriktikad. Saya lupa nak tulis, iaitu dalilnya apabila dia beriktikad. Tuan-tuan boleh buat catatan lah. Sebab tu saya kata tuan-tuan ada kitab depan, tentu buat catatan sekali lah. Iaitu nafi aslul iman. Tuan buat catatan sedikit. Maksudnya ialah, maksud kalimah iman tadi apa? Kamalul iman tadi tak sempurna iman. Jadi tak sempurna iman tu dia ada banyak pentarjihannya. Ada tujuh cara yang mana dikatakan tak sempurna iman tadi. Muda lambat masuk hari ni kali kot, dia ke mana tak tahu, hilang gaib kali kot. Tak apa, muda ni orang special dalam majlis kita. Jadi sebab tu saya boleh berinteraksi sedikit dengan dia. Mungkin dia tertidur tadi kot. Ni tafsir kamalul iman tadi, ada 6 itu tafsir kamalul iman tadi tu. Okey. Kalau satu pendapat lagi ialah, boleh faham Satu pendapat lagi dia tidak beriman langsung. Cuma dalam tak ada beriman langsung ni saya tak bagi dalil. Sebab sebelum ni saya dah bagi dalil. Tuan-tuan faham sendirilah. Tapi untuk sebagai nota, tuan tulis sedikit nota. Korang tu tulis juga lah nota. Tapi tulis nota tu tulis cantik-cantik sikit. Selepas ni boleh baca. Namun tuan tulis. Lepas ni tak dia nak baca apa tulis. Itu kita panggil dia dobit. Di dalam pengajian kita, bahasanya dalam matan kita ada dobit. Cara nak tulis balik nota-nota tadi dengan tulisan yang cantik. Supaya apa? Kadang-kadang kan kita duduk tengah mengaji ni mengantuk-mengantuk, tulis apa tak tahu. Jadi tuan-tuan tulis dengan cantik supaya tuan-tuan ini pun Ramli Syarif ni dia masuk lambat sikit sebab tertembik iman. Dia kata semasa berzina ada ke iman sebesar zarah? Saya kata iman dia ada. Sebab tu kita buat dua penafian tadi. Satu penafian kesempurnaan iman, satu lagi penafian nafsul iman. Penafian nafsul iman tu lah adalah sebesar zarah tu. Sebesar zarah tu besar sikit sangat tu. Adalah penafian iman tadi. Sebab apa dia kata penafian kesempurnaan iman, dan ditarjihkan oleh ulama. Di sini ada 6 pentarjihannya. Ada 6 cara menjalabnya. Jadi kena belajar tulis. Jadi semua sekarang kita berada di perenggan yang satu baris sahaja. Tu pun sebab tu memang saya rasa orang tak faham kita.
kepada orang yang belajar. Sebab tu saya rasa pentingnya saya mengajar balik kitab ni dan menerangkan hasil daripada tulisan saya. Sebab saya nak ringkaskan kitab ni. Kalau saya tak ringkas kitab ni, dia akan jadi 30 jilid. Kalau 30 jilid, siapa nak baca? Okey. Jadi ada pendapat ulama mengatakan yang kamalul iman tu dah faham Boleh? Yang kamalul iman tu dah faham kamalul iman tu dah faham. Okey. Ada pendapat mengatakan maksud nafiul iman. Maksud tak ada iman terus. Cuma saya tak bagi dalil. Saya tidak bagi dalil di sini. Mungkin sebelum ini telah diberi dalil secara indirect. Sekarang di sini saya tak letak dalil. Jadi tuan-tuan letaklah sedikit catatan. Tuan-tuan letak sedikit catatan. Apa catatan dia? Jadi kalau kita belajar, tuan-tuan guru tak catat dah macam tu. Kita yang catat sendiri sebab kita tahu keadaan situasi yang belajar itu. Sebab tu kita panggil daurah atau pengajian. Kita akan catat. Tapi oleh kerana tuan-tuan ni tak biasa lagi dengan dunia pengajian begini, maka saya memberitahu pada tuan-tuan untuk menulis. Tapi ada ramai yang tahu. Tapi mungkin ada yang Masya Allah tak nak pegang pen. So saya beritahu adalah tempat-tempat kena tulis untuk kefahaman kita selepas kita membaca nanti untuk kali kedua dan seterusnya. Okey. Jadi apa pendapat ulama mengatakan maksud nafi nafsul iman? Tak beriman langsung. Maksudnya dia beriktikad. Bila ada iktikad, dia beriktikad iaitu buat dosa ni dia beriktikad bahawa perkara yang haram tu halal bagi dia. Zina halal dia kata. Dia beriktikad benda yang haram itu halal. Maka tercabutlah iman dia. Tapi benda tu hak dalam. Kita tak tahu. Untuk hukumkan seseorang, ulama hanya mukallaf kepada zahir. Jika dia cerita zahir, kita terimalah. Tetapi orang tu tahu sendiri apa di dalam hatinya. Sebab benda ni, benda niat dalam hati ni, iktikad ni niat. Sebab tu kita kena belajar. Kita kena belajar tauhid tadi. Pentingnya belajar tauhid. Kita belajar tauhid itu sebenarnya dalam rukun iman tu. Tapi tidaklah secara detail terhadap kitab tauhid tadi. Boleh faham Jadi maksudnya dia menghalalkan iktikad. Dia tahu benda tu dosa, dia buat. Tahu aku dosa tapi aku lemah iman. Macam mana dia kata? Tapi dia menghalalkan sesuatu yang haram. Maka terkeluarlah dia daripada iman. Kamalul iman tu iman yang sempurna lah. Kamalul iman, imanu kamil. Sama je. Kamalul iman, iman yang kamil. Sama saja. Dia belakang depan saja. Kadang-kadang kamalul iman, al-imanul kamil. Kalau imanul kamil, dia kena sebut al-imanu kamil. Dia jadi musuh sifat. Kalau kamalul iman, dia tak ada alif lam. Kamal, al-iman baru ada alif lam. Kamalul iman, al-imanu al-kamil. So dia boleh baca dua. Al-iman al-imanu kamil, dia mausuf sifat. Al-iman mausuf, al-kamil sifat. Kalau kamalul iman, kamalul kaf mim alif lam, kamalul al-iman, kamalul iman, dia mudhaf mudhaf ilaih. So dia boleh terjemah mausuf sifat, boleh menterjemahkan mudhaf ilaih. Ini kaedah nahwu. Dua-dua boleh. Ini kaedah nahwu. Kalau mausuf sifat kita terjemah mudhaf ilaih boleh. Mudhaf ilaih kita terjemah maf'ul sifat boleh. Mana ni kena belajar nahwu. Tuan-tuan kena belajar nahwu balik dengan saya boleh. Belajar nahwu dengan saya. Belajar soroh dengan saya, dengan nahwu dengan saya. Allahu akbar. Tak ada nombor ustaz, tak ada nombor apa pula. Hak ni tak payah ada nombor lah. Tuan-tuan jangan tanya banyak sangat. Tuan-tuan kena faham apa yang saya nak cakap. Tidak kita tuan-tuan bertanya tu. Okey tak apa. Tapi jadi kita lambat sedikit lah. Perjalanan kita terhenti segera. Okey. Pendapat ulama mengatakan maksudnya nafiul iman. Maknanya dia tak ada iman langsung. Nafiul iman tu ilah dia ialah maksudnya dia menghalalkan sesuatu yang haram. Ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Ataupun yang dia meremeh-remehkan sesuatu yang sunat. Itu pun tak boleh juga. Hak sunat pun tak boleh. Hak arus pun tak boleh. Itu dia bahagian i'tiqad. Itu bahagian i'tiqad tu dia lebih halus lagi lah. Ilmu-ilmu i'tiqad tu. Sebab tu kata mengajar i'tiqad kafir. Dengar begitu berdiri bulu roma takut. Okey, kedua ialah mencuri. Tidak bersempurna iman seorang itu apabila dia mencuri. Maknanya tidak akan berlaku mencuri seorang itu sewaktu dia berada, sewaktu
sewaktu dia seorang yang beriman. Jadi mencuri ni ada dua, satu curi kecil, satu curi besar. Terus kita takrifkan mencuri mengambil sesuatu daripada tempat simpanan. Kalau tempat itu sesuatu harta itu tidak disimpan, maka dia dikira tidak mencuri. Mana bila takrif mencuri tak ada pada tempat tu, maka apabila sabit kesalahan dia tidak boleh dijatuhkan hukum hudud. Barang tercencir, barang orang tak jaga, orang tinggal macam tu, barang berharga orang ambil, dia tak kira mencuri. Sebab mencuri ni takrif dia, kita telah belajar dah dulu. Mencuri ni takrif dia ialah mengambil sesuatu daripada simpanan yang selamat. Cuma kita bahaskan adakah pencuri kain kapan itu adalah pencuri atau tidak. Kita panggil dalam bahasa Arabnya nabash. Itu perbahasan telah dijelaskan dahulu. Imam Abu Hanifah kata nabash juga pencuri kain kapan adalah dihukum hudud jika sabit kesalahan. Kecuali Imam Syafi'i mengatakan tidak, sebab takrif pencuri tidak ada pada pencuri kain kapan nabash. Itu dalam perbahasan dia lebih pergi pada lebih halus lagi. Sebab itu dia mendefinasikan sesuatu perkara tadi atas pendefinasian mana titik kesinambungannya, mana titik perbezaannya. Dia atas kadang-kadang satu takrif tu dia ada panjang takrif dulu. Mana tempat titik kesinambungan, mana tempat titik perselisihan pendapat. Begitu. Okey, di situ dalam titik-titik tu kita cari kesinambungannya, titik-titik tu kita cari mana pendapatnya yang bersalahan dengan sesuatu yang lain. 5 ke 6 tengoklah atas nombor, kita bagi atas nombor tu tuan-tuan pandai sendirilah. Kadang-kadang nombor tu kita tertukar ke belakang ke depan, kadang lebih sikit daripada 5, begitu. Kita sebut 6, tulis 5, itu benda-benda teknikal. Kalau tuan rasa saya sebut 6 tapi ada 5, tuan-tuan tambah 1. Kalau saya sebut 5 ada 6, tuan-tuan tambah 1 lagi nombor, atau pulang-pulang lah. Sebab tu kita berkitab. Kadang-kadang penulis tu dia tertinggal dan sebagainya. Begitu dia sebenarnya satu-satu benda tu mungkin dia terlupa, dia tertinggal, atau dia tak ceritakan sebab atas dasar-dasar yang lain. Sebab tu kalau kita dalam belajar, kita tulis sikit perkara-perkara tersebut sebagai dobitnya, sebagai ingatan kita. Sebab di situ di segi nomborin saja, ke atas nombor-nombor saja. Yang kelima mana Ustaz? Nafi iman tadi yang kelima mana? Tuan-tuan carilah sendiri. Yang kelima mana? Ketiga, empat, lima. Sebab yang kelima tu, nombor 1 dan nombor 2 tu saya telah satukan pendapat Imam Bukhari. Itu kena cerdas otak lah sedikit. Okey, minta maaf. Boleh faham? Sebab tengok tadi kan, tengok tadi saya kata pendapat Imam Bukhari tadi, 2 maksud. Iaitu dia bukan seorang mukmin dan dia iman tercabut, maksud nur iman tercabut. 2, tapi saya kata tatbik kedua, patutnya ketiga dah tu. Sebab 2 tu daripada iman pendapat, tatbik pertama 2 pendapat. Jadi tatbik kedua. So kalau kaedah tatbik, kita kata tatbik, kita tak nombering. Boleh faham tak? Macam mana saya membuat perkara-perkara itu? So tuan-tuan kena pelajarilah. Itu dia pengarang ni kan, dia tak nak tulis semua. Tapi kalau dia tulis tu ada makna lah. Kenapa dia tak tulis? Dia tak tulis dalil ketiga. Kita kata tatbik kedua. Sepatutnya ketiga tu tatbik ketiga. Kenapa perkataan tatbik itu tak ditulis? Sebab tak payah sebut banyak kali. Sebut sekali sudah jadi. Sebut sekali jadi. Begitu. Banyak pula nak cerita kat sini pada tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah. Sebab tu tuan-tuan ada dengan tuan-tuan kesinambungan tadi. Boleh Jadi kenapa kadang-kadang ketiga, saya tulis ketiga, sebenarnya tu keempat dah, dalil keempat dah. Tatbik dalam tatbik ketiga. Tatbik dalam tatbik ketiga. Lepas tu kelima tadi, ketiga, keempat. Di situ saya kata keenam selalu. Apabila seorang itu jadikan apabila seorang itu melakukan, dia dipanggil ketiga, iaitu keempat. Iaitu seorang itu dia dipanggil ketiga, malu. Yang keempat tadi fasik. Yang kelima tadi sepatutnya dia yang kedua tadi tu. Nombor-nombor lah sebenarnya tersilap dari segi nombor, tapi sebenarnya tu cukuplah 6 tadi. Sebab Imam Bukhari tu ada 2 dalil dah. Boleh insya-Allah. Okey. Tuan-tuan kena, sebab tu tuan-tuan datang bersama. Sebab tu dalam majlis ni kita kebersamaan tu penting. Mungkin tertinggal bagi pihak saya, atau masya-Allah benda tu diterangkan secara berbeza sedikit. Belajar satu teknik membaca kitab. Itu saya nak bagi tahu teknik tu. Sebab tu ada
Sebab berkitab, dia berkitab. Sebab ada dia punya berbeza-beza sedikit pendapat. Kadang-kadang saya tulis macam tu. Okey, sebenarnya penulisan ini untuk pelajar-pelajar saya, sebab tu saya ringkaskan. Tapi sebab tu saya tolong mengajarkan tuan-tuan balik. InsyaAllah. Kedua ialah mencuri. Mencuri itu ada dua jenis. Curi kecil, curi besar. Merompok. Curi besar tu merompok lah. Seorang itu tidak dikira seorang beriman sewaktu dia merompok. Sehingga orang ramai terpegun dengan dan tidak terkata. Bila kena merompok lagi kan. Kita tak kata, terdiamlah. Habis dia cabut, dia rentah. Habis dia cabut, habis dia tarik. Habis semua sekali tadi. Dia tarik semua. Tak terkata apa-apa. Temengang lah dia. Kawan ni datang dengan machine gun. Kawan ni datang dengan pisau. Kawan ni datang dengan pedang. Bergerak sikit pancung lah. Bergerak sikit. Tembok mati daripada mati. Baik bagi semua. Begitu. Jadi seorang itu tidak dikira seorang beriman sewaktu dia merompok. Sehingga orang ramai terpegun dan tidak terkata apa-apa. Orang yang mencuri terpegun. Orang yang dicuri terpegun sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam keadaan ini, jika dia melakukan sedemikian, maka dia dikira tidak sempurna iman sebagaimana di atas yang telah kita bagi dalam 6, tapi kita hanya tulis 5 sebab tak ada nombor 5. Okey. Khianat. Satu lagi khianat. Khianat dalam harta ghanimah. Khianat ni memang tak boleh dah. Sebab apa khianat dalam harta ghanimah ini di-highlightkan di sini? Kenapa khianat dalam harta ghanimah ini di-highlightkan di sini? Okey. Dalam harta ghanimah, tuan-tuan tahu kan harta ghanimah ialah harta peperangan. Dia ada harta fai'un, harta fa', saya kata harta fai'un dan harta ghanimah. Harta ghanimah apabila rombongan orang Islam pergi berjuang dan berperang dengan orang kafir. Dan dalam peperangan tadi orang Islam memenangi peperangan tersebut dan orang kafir meninggalkan harta. Maka harta itu adalah harta ghanimah. Harta ghanimah ini ada bahagiannya untuk mujahid. 1/5 untuk Nabi SAW, untuk Allah dan Rasul, untuk Nabi lah. Kita dah beritahukan tentang harta-harta Nabi, telah saya jelaskan di sana dahulu. Okey, oleh kerana benda-benda baru, saya kena ulang balik sedikit-sedikit lah. Jadi harta rampasan ni 1/5 untuk Nabi. 4/5 tadi adalah untuk bahagian mujahid. Dan pembahagian dia, ada cara pembahagian dia. Orang berkuda, orang yang pergi berkuda, dia mendapat 2 bahagian. Dan orang yang pergi berjalan kaki, dia mendapat 1 bahagian. Sebab kuda tu salah satu daripada bahagian peperangan. Jadi dia dapat 2 bahagian lah. Sebab dia pergi, dia dan kuda. Jadi orang yang jalan kaki tu, dia pergi berjalan kaki saja. Dia tak pakai kuda. Maka dia dapat 1 bahagian daripada 1/5, 4/5 tadi. Tapi ada juga harta-harta rampasan tu dikhususkan. Maknanya dia tidak termasuk di dalam 4/5. Dia tidak termasuk dalam 4/5. 1/5 hak Nabi dah. Tapi dia khusus untuk dia. Nabi kata, man qatala qatilan fahuwa salabahu. Dia ada hukum lain daripada hadis yang lain. Man qatala qatilan fahuwa salabahu. Man qatala maqtulan. Barang siapa seorang membunuh, seorang mujahid tadi membunuh. Qatil memberi makna maqtul, telah membunuh, pembunuh, penjahat tadi, fahuwa salabahu. Maka semua harta yang ada, semua harta peperangan bernilai, semua fahuwa salabahu. Maknanya bahagian peperangan, basic peperangan. Apa basic peperangan? Pedang, baju besi, topi perang, baju besi, pedang, benda panah. Dan itu dipanggil salab. Salab bukan harta-harta yang bukan emas dan perak, tidak. Harta salab tadi. Bila harta salab, fahuwa salabuhu. Maka semua harta yang ada pada si mati tadi milik orang yang membunuhnya, mujahid yang membunuhnya. Itu dia hukum khusus, dia hukum lain. Okey, maknanya dalam harta ghanimah, setelah semua dapat, maka dia akan kumpulkan satu tempat. Dia akan kumpulkan satu tempat. Pada zaman dahulu, harta ghanimah haram. Pada umat Nabi terdahulu, harta ghanimah haram. Jadi, maknanya Nabi-Nabi, harta Nabi-Nabi ialah, harta Nabi-Nabi, memanglah saya duduk syirik taling lah. Okey. Nanti harta Nabi-Nabi ni ialah harta Nabi-Nabi ni, harta peperangan ni,
masa zaman peperangan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diletakkan satu tempat. Dia letak atas bukit, maka di situ Nabi akan berdoa dan satu panah lintar dia akan datang. Satu contoh, api akan datang, dihantar oleh Allah Taala api. Bum! Api hantar bakar semua harta tadi, tak boleh ambil. Datang bakar harta, tak boleh ambil. Maknanya apabila petir datang, tempat harta ghanimah itu dikumpulkan, harta ghanimah terbakar hangus. Dan orang dulu pun, umat dulu tak boleh ambil harta ghanimah. Harta ghanimah tidak halal bagi mereka. Mereka kena letak satu tempat. Tapi ada orang yang sembunyi harta ghanimah, tak letak di situ. Maka bila api datang untuk menyambar, petir datang untuk menyambar barang-barang ghanimah tadi, tak terbakar. Bermakna tahu ada orang simpan harta ghanimah tak kumpul semua. Tak kumpul semua. Jadi Nabi-Nabi akan elan balik. Nabi-Nabi dulu akan elan, tolonglah siapa terlepas pandang, harta ghanimah tak dikumpulkan lagi. Mungkin dia terlepas pandang kot, dia tak perasan benda tu ada dalam poket dia ataupun dalam karung dia. Lepas tu bila Nabi Allah, baru tengok. Lepas tu dia pergi letak. Ataupun memang sengaja dia tidak letakkan. Nabi kata cepat. Nabi dulu kata cepat letak, sebab harta pengorbanan kita tidak diterima. Petir yang datang tidak menyambar api barang tersebut, maka pengorbanan kita tidak diterima. So, elan dulu, maka orang lain pun pergi letak balik. Lepas tu datang api, petir kedua baru terbakar. Tapi harta ghanimah ini halal. Harta ghanimah ni, harta rampasan perang ni ialah harta tu halal. Halal bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah halalkan harta ghanimah ini untuk umat Rasulullah. Kenapa? Kerana kedaifan umat ni. Allah tahu kita ni lemah. Umat dulu mungkin kuat, tapi kita ada dua hukum yang mana Allah perintahkan. Dipanggil af'alu syaqqah, af'alu khafif. Af'alu syaqqah ni hukum-hukum yang diturunkan kepada umat dulu keras. Hukum kita ni, dan ada juga hukum pada umat dulu, hukum dia lembut. Dan pada umat ni awsat, af'alu awsat. Hukum yang diturunkan pada umat ni sederhana. Dia pada af'alu syaqqah, af'alu khafifah dan af'alu awsat. Itu pembahagian dia. Jadi hukum ke atas kita lembut. Mereka contoh dia pada umat dulu, orang-orang Yahudi, hukum dia apa dia? Berdosa, tak boleh taubat, kena bunuh diri, baru taubat terima. Keras kan? Bila kena najis, tak boleh basuh, kena kerat. Baju tu kena kerat, kena tukar tangan lain. Tak boleh pakai. Itu af'al syaqqah pada umat-umat Yahudi. Tapi pada orang Kristian, af'al khafif. Af'al khafif ni maksudnya ialah af'al yang ringan. Wanita yang haid pun boleh bersama. Sebab tu orang putih, wanita haid pun dia boleh bersama. Tapi mari datang Islam, lembut. Orang Yahudi kalau haid, dia kena pisah tu wanita. Wanita ni kena duduk luar, tak boleh masuk dalam rumah. Wanita tak suci. Orang Kristian pula, wanita pun dia digauli juga. Tapi Islam di tengah, wanita yang suci, wanita yang haid berada dalam keluarga tapi tidak boleh digauli. Dipanggil af'alu syaqqah. Jadi umat dulu af'al syaqqah lah, kita af'al mutawasid. Jadi hukum balik pada harta ghanimah. Harta ghanimah ni halal bagi umat ini. Cuma sebelum dibahagikan, dikumpulkan dahulu. Yang spesialis dia dapat daripada dia membunuh seorang itu, barang-barang yang man qatala qatilan fahuwa salabuhu, maka dia pun man qatala qatilan fahuwa salabuhu. Maka dia ambillah harta-harta khusus tadi. Dia akan ambil harta-harta khusus dan diasingkan daripada harta keseluruhan. Dan harta keseluruhan tadi, harta khusus dah dikeluarkan daripada hadis-hadis yang khusus tadi. So, harta keseluruhan 5%, 5/1/5 diberikan pada Nabi, tinggal 4/5. 4/5 inilah akan dibahagikan mengikut bahagian. Jadi kita kata mengikut bahagian. Imam Abu Hanifah kata separuh. Maknanya orang berkuda 2 bahagian, dan orang yang berjalan kaki sebahagian. Bagi kita pendapat Imam Syafi'i, kita ambil reason lain, iaitu kita ambil satu dalil hadis, orang yang berkuda dapat 3 bahagian.
So dia ada sedikit pertelingkahan, perselisihan pendapat di situ. Okey, itu kita panggil dia ikhtilaf mazahib, perbezaan pendapat di kalangan ulama. Perbezaan pendapat di kalangan ulama. Okey, kita berbalik kepada harta rampasan. Jadi harta rampasan tadi bila dikumpulkan, dia ada milik dia. Di situ ada milik dia, cuma tak dibahagikan. Jadi sebab itulah lepas dibahagikan harta ni dapat ni dapat ni dapat ni dapat ni, maka dia menjual satu sama lain. Dia jual, aku tak nak ni lah, tapi ni aku dapat. Aku tak nak lah, aku jual kat kau. Aku dapat benda ni. Aku nak lah yang kau dapat tu. Aku ada benda ni. Tak apa, kau ambil ni dan ini benda ni kita tukar dan aku tambah sikit. Kau kena tambah. Sebab tu kata sahabat kata kami menjual harta rampasan dalam fadhail solat tu dah. Kami menjual, kami balik dengan begitu cepat dalam peperangan. Kami menjual satu sama lain dan saya mendapat untung 300 ukiah perak. Dalam fadhail amal tu dia kata macam tu, 300 ukiah perak. Nabi pun nak bawa dia kepada zihin akhirat. Nabi kata, maukah aku khabarkan pada kamu yang lebih cepat daripada itu dan yang lebih mudah daripada itu. Kuda tidak termasuk dalam harta salak. Kuda tak termasuk dalam harta salak. Dia salak ni pakaian dia je, kuda tak termasuk. Ada pendapat kuda termasuk juga dalam harta salak. Ada dia tengoklah, saya terlupa dah kuda tu termasuk dalam harta salak atau tidak. Tapi saya rasa nanti saya tengok balik, kuda adalah termasuk tak dalam harta salak. Jadi benda saya tak datang zihin benda tadi. Saya tak boleh kata tak, saya boleh kata ya. Saya tengok balik benda tu insya-Allah. Kuda adalah termasuk dalam harta salak. Sebab saya faham, yang fahami tu pakaian dia tu. Kuda tidak. Wallahualam, nanti kuda jawapan semula. Kena tengok balik. Kena tengok balik tarjih macam mana perbahasan ulama dalam sini. Saya tak boleh nak jawab seterusnya. Terus saya tak boleh jawab. Okey. Jadi kita pergi dulu begini. Kadang-kadang pertanyaan tuan-tuan kan, kadang-kadang kita terlepas pandang benda tu tak termasuk zihin sebab banyak benda yang nak dipikirkan. Tuan-tuan hanya nampak satu tu kan, bagus. Khair. Jadi mana pula dah kita ni? Iaitu maka saya menjual dan membelinya. Saya untung dapat 300 perak. Nabi pun tukar dia punya zihin daripada keduniaan kepada akhirat. Nabi kata, maukah aku khabarkan yang lebih baik daripada itu? Maka sahabat ni dia tamak akhirat. Dia kata, khabarkanlah pada saya ya Rasulullah. Nabi kata, 2 rakaat solat sunat selepas solat fardu, itu lebih baik daripada perniagaan yang kamu akan fana itu. Tapi bukan bermakna benda tu tak boleh buat. Cuma Nabi nak mengarahkan pemikiran daripada dunia kepada pemikiran akhirat. Itu pun sahabat Nabi cakap macam tu. Apatah lagi kita yang begitu jauh dengan kampung akhirat dan tak rasa tak nak balik pun akhirat. Nak hidup kat dunia ni sampai bila-bila. Maka perlulah diberi peringatan dan peringatan dan peringatan supaya kita mengingati perkara-perkara itu sehingga benda tu jelas di hadapan mata kita. Saya tak cerita lagi kenapa jelas di hadapan mata tu. So semula kita cerita bab lain, nanti kita masuk kenapa sahabat nampak jelas di hadapan mata. Sebab apabila tuan-tuan tanya kan, tuan-tuan tanya tentang apa bang ni tuan-tuan tanya? Saya terlupa dah. Bila iman tadi, iman kan sahabat kata, tuan tanya tentang ujian. Ada satu orang kata kena buat ujian, ustaz nak dapat sanad. Jadi tuan-tuan tanya tentang ujian. Sahabat pun bila mereka belajar iman, mereka diuji oleh Allah SWT tentang iman. Maka Nabi SAW telah tanya satu orang sahabat nama Haris, kaifa asbahta ya Haris? Haris, bagaimana subuh kamu? Itu lafzinya, tapi sahabatnya oleh kerana dia bertanya iman, maka orang-orang Arab ni dia tak perlu ta'rif dah, sebab dia tahu dah apa yang berlaku di sisi dia. Nabi nak tanya bukan waktu subuh. Baik. Subuh macam mana? Okey, sihat. Sahabat dia tak pergi kepada dunia. Maka dia kata, sebab dia tahu pertanyaan Nabi tadi. Apa maksud pertanyaan Nabi? Kaifa asbahta? Macam mana keadaan iman kamu di waktu subuh? Kita kata, kaifa asbahta? Sabahan khair. Pun tak apa jawapan macam tu. Sabahan khair, subuh yang baik, sabahan khair. Jadi sahabat bila Nabi tanya macam tu, kaifa asbahta, maksud
pertanyaan Nabi. Sebab dia tahu dia berada dalam situation tadi. Dia ada dalam audience tu. Itu saya kata penting duduk dalam audience. So sahabat berada dalam audience tu. Kaifa asbahta ya Haris? Nabi tanya, Haris, macam mana iman kamu? Asbahtu mu'minan haqqa. Subuh daku dalam keadaan mukmin sejati. Apa mukmin sejati? Mukminan haqqa. Saya dah bezakan sidqun dan haqqun. Tonton tengok balik video saya yang lampau. Apa itu sidqun, apa itu haqqun. Sidqun ialah khabar yang diberitakan sama dengan peristiwa yang berlaku. Haqqun ialah mesti membenarkan kata-kata Nabi dan sabdaan firman-firman Allah Ta'ala dan sabdaan-sabdaan Nabi walaupun bersalahan dengan peristiwa. Itu haqqun. Jadi sahabat ni kata, asbahtu mu'minan haqqa. Kata Haris kepada Nabi, asbahtu mu'minan haqqa. Subuh daku dengan mukmin yang sebenar. Apa maksudnya? Tuan cerita syurga, Tuan cerita neraka. Syurga, neraka tu nampak depan mata saya. Kita bila cerita syurga, nampak tak syurga? Tak nampak. Iman kita lemah. Kita cerita neraka, tak nampak apa neraka tu depan kita sebab kita lemah. Tapi sahabat dia kata kat Nabi, asbahtu mu'minan haqqa. Nabi tahu jawapan dia. Dan dia tahu soalan Nabi sebab dia ada dalam audience tu. Dia ada environment tu, audience tu. So sahabat tahulah Nabi, asbahtu mu'minan haqqa. Nabi pun tahu dia jawab. Nabi kata, mana boleh kau jawab macam tu? Mesti ada bukti dan dalil. Asbahtu mu'minan haqqa. Maksudnya, kaifa asbahta ya Haris? Haris, bagaimana keadaan subuh kamu? Itu lafzi dia. Kaifa asbahta ya Haris? Macam mana keadaan subuh kamu ya Haris? Haris jawab, asbahtu, subuh daku, asbahtu mu'minan, dengan mukmin yang haqqa. Maksudnya apa mukmin haqqa tadi? Mukmin haqqa saya bagi tahu dah. Saya begitu yakin dengan sabdaan dan firman Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia bersalahan dengan peristiwa. Maksudnya saya nampak kubur. Bila Tuan cerita kubur, saya nampak kubur depan mata saya. Bila Tuan cerita neraka, saya nampak neraka depan saya. Bila dia cerita syurga, saya nampak syurga tu macam seolah depan mata. So, kita nak bayangkan macam mana je keadaan macam situation tu macam tu. Alhamdulillah, dunia moden sekarang boleh menjelaskan kepada kita. Satu ketika saya pergi ke mana? Saya pergi ke bangunan Al-Khawarizmi. Masa tu adalah Ustaz Long pun ada dalam sini. Ustaz Tuan Johar pun ada kat sini. Kita orang buat motivasi. Jadi Ustaz Long, Tuan Johar tu semua tu, kita orang punya motivation. Dan dulu saya ikut-ikut aja dulu nak belajar dengan mereka semua. Masya Allah, tu guru saya dalam motivasi ni. Sebab tu saya agak tak kaku. Bila berhadapan dengan Tuan, saya tak serius. Ada tempat yang saya boleh senyum, ada tempat saya menangis, ada tempat saya garang. So saya belajar daripada orang motivasi lah ni. Okey, supaya audience saya hidup. Masya Allah, begitu. Terima kasih pada mereka. Sedekah jariah tu, bukan sedekah jariah, man sanna sunnatan hasanatan tu. Mereka memulakan satu perkara yang baik dan mana saya tiru dia. Masya Allah, dia tak termasuk dalam sedekah jariah, tapi dia termasuk man sanna sunnatan hasanatan. Ni kita nak tatbik ni hadis tu dengan apa yang kita buat. Baru kita faham, baru kita tahu. Bila kita tahu, baru kita dapat istihdarkan fadail tadi. Bila kita istihdarkan fadail tadi, maka kita akan mendapat yudha'ifu liman yasha. Allah boleh tambahkan ganjaran mengikut apa yang dia suka. Sebab kita nak cari untung. Orang nego ni nak cari untung. Takkan orang beramal kita tidak boleh mencari untung. Begitu. Tapi ada juga standard ulama' dia slow. Kita mengikut ulama' lah. Ada dia perlahan aja. Ada kita kata, ustaz ni faham ke tak ni aku baca ni? Dia sambil tidur je. Bila kita terjemah salah, maulana kita, Mia, dia kata, engkau ni terjemah apa? Salah tu. Sambil tidur tu dia tegur kita. Macam lah, ulama'-ulama' lain lah, dia special. Tapi Masya Allah, kami belajar ilmu penceramahan ni. Okey. Dia maknanya ilmu macam mana nak berbidatu. Bukan berbidatu, macam mana nak hidupkan suasana di hadapan. Tapi saya tak ikut semualah. Saya ikut, saya rasa mana sesuai. Begitu. Tapi banyaklah saya belajar daripada motivation. Okey. Jadi, mana pula ya? Asbahtu mu'minan haqqa. Tapi kita orang pergi ke tempat Al-Khawarizmi. Bila kita orang pergi tempat Al-Khawarizmi, kita berpeluang.
Alhamdulillah, amin. Man sanna sunnatan hasanatan tu Tuan Johar, okey, memulakan sesuatu yang baik yang mana ditiru oleh orang itu, maka apa yang ditiru oleh saya ni tuan-tuan dapat pahala insya-Allah. Ustaz Long, Tuan Johar, masya-Allah. Okey. Jadi saya pergi ke bangunan Al-Khwarizmi. Dan bila kita pergi bangunan Al-Khwarizmi dalam motivation tadi, kita masuk satu bilik. Bilik untuk pencerapan, nak tengok bulan, planet. Sekarang kita pencerapan di salah satu bangunan di Tanjung Bidara tu, ia di bawah kerajaan Mufti Negeri Melaka. Tapi kita diberi peluang lah untuk lihat pencerapan bulan tu, macam mana kita nak tengok planet sebagainya lah. Jadi masa tu kita masuk, kita tengok macam kita masuk wayang gambar lah. Kita duduk atas kerusi dan dia buka skrin. Sebelum buka skrin, setiap orang diberi spek 3D. Masa tu 3D tidak, dia kena pakai spek dulu 3D. Dia wayang tu, dan kan kalau kita tengok 3D, kita pakai spek baru kita nampak 3D tu. Dia buat dah gambar dia 3D tu macam mana. Dia nampak tiga dimensi tu. Dulu pakai spek. Bila kita pakai spek, kita akan nampak 3 dimensi. Kita nampak benda tu hidup. Kami diberi spek 3D. So dia buka skrin. Saya nak bagi tahu ni, ustaz ni tahu 3D daripada mana? Tengok wayang gambar ke? Tengok 3D ke? Tak. Tengok 3D ke? Tak. Saya nak bagi tahu macam mana saya boleh tahu tentang 3D. So saya tengok bukan saya tengok satu benda, saya tengok banyak benda di situ. Bila kami dipakai spek 3D, maka dia buka skrin. Bila dia buka skrin, maka dia akan pancarkan satu tayangan lah. Bila dia pancarkan satu tayangan, kita nampak hutan. Dalam hutan tu ada keluar anaconda, ular besar. Kita nampak ular besar dalam skrin tadi. Tapi oleh kerana kita pakai spek 3D, kita tak perasan itu 3D ke apa D. Masa tu tak masyhur lagi 3D. Sekarang ada 7D lah. Jadi kita pakai spek 3D. Bila kita tengok ular yang datang daripada hutan belukar tadi, keluar melalui skrin. Ular tu keluar daripada skrin. Keluar. Dia duduk dalam skrin tu keluar. Dia macam ular tu menghampiri kita. Kita bertepi. Ular. Kenapa? Kita nampak ular tadi kenapa? Spek 3D. Asbahtu mu'minan haqqa. Itulah spek iman sahabat. Allahu Akbar. Itulah spek iman sahabat. Sahabat dia bukan tengok dengan spek 3D, tapi dia tengok dengan spek iman. Sebab tu Nabi kata, kaifa asbahta ya Haris? Haris, macam mana subuhmu? Iman kamu di waktu subuh. Asbahtu mu'minan haqqa. Ya Rasulullah, apa yang Tuan cerita tentang syurga? Syurga nampak di hadapan saya. Apa yang Tuan cerita tentang neraka? Neraka nampak depan mata lendir saya. Ya Rasulullah, apa yang Tuan cerita tentang azab kubur? Azab kubur itu di depan mata saya. Macam mana Tuan pakai spek 3D? Kita kena pakai spek 3D baru nampak benda hakikat tu. Dalam gambar tu nampak keluar. Tetapi sahabat iman dia boleh nampak perkara yang gaib. Dia rasa imajinasi tu. Allah. Betul. Seperti pakai spek 3D. Itu satu pemisalan lah. Tapi orang kata ustaz tu tengok 3D ke? Tak. Saya nak kata kenapa saya boleh tengok 3D tadi. Tapi saya ambil daripada peristiwa tu. Saya kata beginilah sabdaan Rasulullah pada Haris. Macam ni sabdaan Nabi pada Haris, yang mana Haris nampak benda tu seperti benda hidup. Tak kira lah nampak dengan kalbu apa, tapi benda tu nampak real. Tu pun Nabi kata ke Haris, Haris, iman itu akan tercabut. Bagaimana mudahnya kamu seorang memakai baju untuk membuangnya kembali atau untuk menyarungnya kembali. Itu dia kata kat sahabat, hak nampak ria dah, tak tahulah kita tuan-tuan iman kita macam mana. Jadi perbezaan tu yang kita nak nampak. Okey, khianat. Jadi sahabat, balik kita pada harta ghanimah yang khianat. Jadi bila harta ghanimah yang khianat ni, maknanya harta ghanimah tadi
satu orang tadi yang boleh mendapat harta ghanimah, dia ada bahagian dah. Maksudnya dalam 45 tu ada bahagian dia dah. Cuma tak ditentukan lagi. Cuma dia khianat. Yang dia khianat tu adalah sebahagian daripada harta dia. Cuma ada harta orang dalam tu. Cuma ada harta orang dalam tu dan dia mengkhianati harta tersebut. Dan Nabi kata itu dosa besar. Itu dosa apa? Itu dosa besar. Khianat dengan harta ghanimah. Maksudnya dia tak letak harta tu. Dia simpan untuk dia. Dia simpan untuk dia. Dan harta ghanimah, walaupun harta tu milik dia, ada dia bahagian dia di situ, sepatutnya bahagian dia tu halal lah. Hak bukan bahagian dia haram. Tapi dia dikira semua haram. Harta ghanimah tadi dikira semua haram. Allahu Akbar. Jadi, apatah lagi harta orang yang tak ada harta kita kalau kita makan. Oh, lebih-lebih lagi lah haram. Maksudnya, benda yang ada sebahagian haram pun dicampur dengan halal di situ, bahagian harta ghanimah, jadinya haram. Dulu orang kata, sahabat nampak hakikat kubur nak? Macam mana nampak? Baru 3D ni menjelaskan pada kita macam mana sahabat nampak hakikat kubur dan hakikat iman mereka. Jadi di sini ialah harta sebahagian tu yang halal tu dia campur dengan haram, jadi haram. Sebab kerana tidak mengikuti bagaimana syarat dia. Jadi syarat tu penting. Di dalam sesuatu benda dia mesti mematuhi syarat. Sebab tu saya kata dalam conventional, insurance conventional, dia memakai kaedah muawadah. Mesti ada barang yang diakad, jual dan beli dan ada benda barang. Tetapi dalam sistem takaful kita pakai mudharabah atau wakalah. So dia konsep tu yang membezakan sesuatu benda tu kan jadi haram. So konsep itu yang kita kena belajar dan kita kena faham. Bukan kita tengok sama je konvensional dengan takaful, tak ada beza pun, untuk ambil banyak lagi. Tak, sebab dia ada konsep. Jika tidak memenuhi konsep dan syarat tadi, maka perkara itu akan menjadi haram. Okey, boleh faham? Kita ke mana pula pergi? Dia cabangan. Bila jadi fiqh ni, dia bercabang selalu. Dia banyak benda cabang. Jadi kita nak faham ni dulu. Sebab tu kalau saya tulis tu, tuan-tuan jangan tanya banyak, kita pergi dulu. Tanya sikit-sikit, tak faham dalam ibarat tu, okey ah. Tidak, kita kena pergi lebih luas lagi. Kita kena pergi lebih luas lagi. Okey. Jadi satu ketika berlaku kepada sahabat, Nabi telah bagi semua harta. Dan satu orang bawa satu bekas yang kecil, yang sikit saja. Saya rasa bekas apa tau? Bekas kecil, saya terlupa dah bekas tu. Dia kata, ya Rasulullah, saya terlupa. Saya terlupa nak letak bersama dalam harta ghanimah. Ini adalah harta ghanimah yang dikumpulkan. Nabi kata, aku dah bagi dah 1,000 orang. Tak nak bagi macam mana bekas kecil ni kepada 1,000. Dan 1,000 orang tu nak cari mana lagi? Maka kamu kena tanggung di akhirat nanti. Saya tak tahu. Takkan tak tahu orang iklan berapa kali lah ya. Takkan tak cek. Kena cek lah. Maka kejahilan kerana tidak mengetahui bukan satu reason untuk terlepas daripada jengkaman. Dia kau belajar kau barak, kau belajar kau berak. Tapi kena belajar. Tak belajar tak boleh. Tapi ada orang kata tak perlu belajar ustaz, enggak perlu belajar. Kalau belajar kita kena amalkan. Lebih baik kita tak perlu belajar, enggak perlu amalkan. Kalau tahu kena amal, berdosa ustaz. Saya pergi ke Indonesia, saya jumpa satu orang. Kenapa tak solat? Solat tu wajib ustaz. Tapi kalau kita belajar solat, wajib kita menunaikannya. Kalau kita enggak belajar, enggak tahu, enggak apa ustaz. Itu bila fikiran bodoh begitu. Apa macam mana? Enggak apa ustaz. Dia kata begitu. Pening juga orang macam ni. Macam mana nak tahu? Enggak apa belajar. Sekarang saya ajak tuan ke masjid. Senang aja kan? Senang aja kan? Begitu. Okey, bagus. Jadi itu maksudnya khianat dalam harta ghanimah. Okey, panjang lebar dia. Satu perkenggan saja nak terang habis macam-macam dah. Apabila seorang berperang dengan seorang kafir, maka orang Islam akan mendapat ghanimah, harta rampasan perang. Dalam ghanimah sebahagiannya adalah
adalah haknya. Sebahagian itu adalah haknya, tetapi dia telah mengambil sebelum ghanimah itu dibahagikan. Itu pun tidak boleh, apatah lagi harta yang bukan haknya. Begitu juga di madrasah, jika menggunakan sesuatu yang tidak dibenarkan, jika dilakukan maka ia dikira sebagai khianat. Pen kat pejabat, pen milik pejabat, kita nak pinjam sekejap, kita terlupa buat balik, letak kat rumah, letak dalam poket. Kita kata pen kita, lepas tu anak kita guna. Bukan hak kita tu, hak pejabat tu, hak office tu. Harta tu harta ijtimai tu, bukan hak kita. Kalau hak kita, kita letak sana, okey, ni kita ambil, tak apalah, kita guna untuk keperluan pejabat tadi. Tapi kita terlupa buat masuk dalam poket, buat macam hak sendiri. Benda simple kecil lah. Lepas tu awak balik, anak kita guna. Kalau orang jaga, betul-betul dia jaga. Sebab tu kita kata, anak aku ni kenapa perangai macam ni. Kita tak tahu perangai kita macam tu, suka ambil hak orang dan jadikan milik hak kita pula. Mana kita boleh guna masa kita di pejabat, tapi kita bawa balik ke rumah, hak kita dia kata jadi hak kita pula. Dah welo. Tak boleh lah macam tu. Jadi kita kena jaga perkara-perkara itu. Benda-benda tu simple aja, tapi perlu kena jaga tuan-tuan. Kita tak perasan dan kita terlepas pandang. Allahu Akbar. Begitu juga di madrasah. Oleh itu pelajar mesti berhati-hati dalam perkara ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala tayyiban amala bi sunnatin wa amina an-nasu bi wa'iqahu dakhala al-jannah. Barang siapa makan makanan yang baik, beramal dengan amalan yang sunat, dan orang ramai terpelihara daripada keburukannya, maka dia akan memasuki syurga. Man akala tayyiban halalan, la halalan tayyiban. Sebab tu kata mencari rezeki yang halalan tayyiban. Man akala tayyiban, makan rezeki yang halal. Ni syarat batin dalam penerimaan ibadat. Sekali lagi ke mana saat bayang bab ni. Man akala tayyiban. Kalau orang tabligh dia tahu lah mana saat tu siapa. Dia bayan bab man akala tayyibah di dalam syarat sembahyang. Kita kata syarat sembahyang ada 3 hak zahir. Bersuci, menghadap kiblat, dan bersuci. Maksudnya memakai, selepas bersuci, memakai pakaian yang suci, dan berada di tempat yang suci, dan menghadap kiblat. Itu syarat zahir sesuatu amalan diterima. Syarat zahir sesuatu amalan tadi diterima. Hak zahir, ada pakaian suci, duduk tempat suci, dan menghadap kiblat. Itu 3 syarat zahir. Dan ada syarat batin sekali lagi. Makanan mesti halal. Kenapa dalam satu hadis yang lain ada satu orang Arabi doa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, terimalah doaku. Nabi kata makanannya haram, pakaiannya haram, semua perbuatannya haram. Macam mana doanya nak diterima? Halal itu penting, dan mencari yang halal itu wajib. Man akala tayyiba, simple je sabdaan hadis itu. Tapi ulama korek begitu dalam, sehingga menjadikan, oh jadi kalau kita tak halal, kita boleh buat sembahyang. Sembahyang hak zahir kena buat, tapi hak batin kena betulkan. Yakni kita makan makanan yang suci, kita makan makanan yang halal. Kerana makanan yang halal itu dia akan memberi, makanan yang tak halal itu akan memberi kesan dalam ibadat yang mana ibadat tak diterima. Mana akala tayyibah, dia buat makan hak betul. Wa amila bi sunnatin, wa amila bi fi sunnatin, buat hak perkara-perkara sunat. Hak wajib tu mesti dah hak sunat. Wa aminan nas, orang terpelihara, biwa'iqahu, dengan kejahatannya, keburukannya, dakhalal jannah, apa ni boleh masuk syurga. Ihtiyat, berhati-hati itu adalah penting dengan harta ijtimai, dengan harta ramai. Kita kata gak harta orang ramai lah, harta kerajaan lah, sangat penting. Penyalahan gunaan harta awam lah,
itu lebih bahaya kerana sukar untuk dipulangkan kembali kepada pemilik asalnya berbanding dengan harta individu. Harta awam ni jangan rosakkan. Susah kalau kita guna, kita nak kembalikan pula susah. Yang kembalikan juga susah. Hadza Ikramah ialah tabi'in, merupakan murid kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wallahu a'lam. Hadis kita pendek hari ini, penerangan kita panjang sebab kita terlekat di harta ghanimah. Tapi dua benda tuan-tuan dapat belajar baru hari ini, harta ghanimah dan macam mana cara nak tatbik kita. Okey, dua pelajaran terbaru hari ini, banyak kita belajar sebenarnya. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah pada kita untuk kita beramal, dan kita sampaikan dan sharekan video ini untuk dijadikan sebagai amalan untuk kita beramal dan sampaikan. InsyaAllah nanti iklan untuk daurah sepenuhnya akan diiklankan pada hari ini, selewat-lewatnya malam ni lah, untuk pendaftaran dan sebagainya. Pada mereka yang pernah mengikuti daurah, maka saya akan admin akan sendkan link tadi kepada tempat-tempat tuan-tuan. Dan pada yang baru akan dapati, pada yang baru insyaAllah kita kena berdaftarlah setiap kali pembayaran baru. Sebab ingat saya dah iklan tu pada mereka-mereka yang dah mendapat kebenaran untuk menyimpan video-video di dalam daurah dan sebagainya. Video-video yang sepenuhnya tuan-tuan akan tengok di situ. Apa yang saya boleh beritahu, saya boleh beritahu. Banyak lagi perkara yang mana saya tak tahu. Kullu zi ilmi alim, kullu zil ilmi alim. Fauqa zil ilmi kullu, fauqa zil ilmi alim. Di atas seorang yang berilmu tu ada zat yang lebih mengetahui daripadanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah untuk daurah nanti tuan-tuan sertailah balik, saya akan tampalkan di situ. Wallahu alam, yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذي القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wallahu a'lam insyaAllah. Jadi untuk yang mereka yang menyertai tapi tak pandai tu, seorang dua tu bolehlah tolong kawan-kawan dia yang pandai tu untuk buat kepada itu sebagai kebajikan kita untuk kawan-kawan kita yang tak pandai, yang buta tentang IT. Macam saya lah, buta tentang IT, cakap macam tahu tapi buta sebenarnya. Wallahu a'lam.